Dan pertanyaan nombor 11, Yang Amat Tuan Haji Muhammad Yusof Hussein. Terima kasih Tuan. Saya mohon jawapan pertanyaan nombor 11. Tan Sri Yang di-Pertua, bilangan jemaah haji Malaysia dari tahun 2008 hingga 2010 ialah seramai 26,000 orang. Pada tahun 2011 dan 2012 ialah 27,900 orang. Jumlah senarai menunggu sehingga 30 November 2012, jumlah terkumpul dalam senarai menunggu tahun-tahun akan datang adalah seramai 1,39,691 orang. Ingin saya jelaskan bahawa pemilihan bakal haji menunaikan fardu haji setiap tahun adalah berdasarkan proses pendaftaran bakal haji mengikut tarikh dan masa daftar haji mereka. Dalam erti kata lain, pendaftaran yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Sistem ini dinamakan sebagai sistem pendaftaran haji terbuka, di mana pendeposit tabung haji yang memenuhi syarat pendaftaran akan diterima pendaftarannya. Memandangkan jumlah pendaftaran mereka yang berhasrat mengerjakan haji telah meningkat sejak kebelakangan ini, tabung haji telah memperkenalkan beberapa syarat tambahan. Pertama, tidak membenarkan jemaah haji mendaftarkan dalam tempoh 5 tahun selepas mengerjakan haji. Yang kedua, tidak memilih kanak-kanak 15 tahun melainkan dalam keadaan yang terpaksa untuk dipertimbangkan. Dan yang ketiga, memberi keutamaan kepada mereka yang berumur 75 tahun ke atas jika ada kekosongan tempat. Dan yang terakhir, menetapkan bayaran haji yang pernah pergi tunai haji untuk bayaran haji sepenuhnya tanpa mendapat tanggungan oleh tabung haji. Dan bagi yang mendaftar semula setelah mengerjakan haji, tiada jaminan diberi keutamaan bagi ditawarkan menunaikan haji pada masa hadapan. Justru sebagai langkah untuk memberikan lebih ramai peluang mengerjakan ibadah haji pada setiap tahun, kerajaan terus menjalankan usaha mendapatkan kota tambahan, termasuklah mengemukakan permohonan melalui peringkat tertinggi negara kepada Kerajaan Arab Saudi. Walau apa sekalipun, ia sangat bergantung kepada kota haji 0.1% daripada jumlah penduduk yang telah diputuskan dalam mesyuarat OIC pada tahun 1978 di Amman, Jordan. Namun demikian, kerajaan mengambil maklum akan projek pembangunan secara besar-besaran yang sedang dijalankan dan mengakibatkan tempat penginapan jemaah haji di Mekah dan Madinah adalah terhad. Sukacita saya maklumkan bahawa semua jemaah haji berdaftar dengan tabung haji yang memilih untuk mengikuti pakej swasta, iaitu pakej pengelola jemaah haji atau PJH, telah berjaya mengerjakan haji tahun 2012 seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Pada peringkat awal musim haji tahun ini, PJH ada membuat makluman bahawa mereka membuat persediaan untuk bilangan jemaah yang lebih tinggi dari bilangan sebenar dan menganggarkan akan mengalami kerugian, khasnya dari segi sewa bangunan dan hotel penginapan. Walau bagaimanapun, mereka telah berjaya menjual semula hotel tersebut pada harga pasaran dan PJH tidak memaklumkan kepada pihak tabung haji berapa kerugian sebenar yang mereka alami. Terima kasih. Soal tambahan, persilakan ya Tuan Haji Muhammad Yusof. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jumlah lebih daripada 1 juta dalam senarai menunggu adalah satu jumlah yang besar yang mengambil masa yang panjang untuk sampai kepada giliran mereka menunaikan haji. Sedangkan menunaikan haji seperti mana yang kita maklum adalah satu kewajipan dalam Islam. Pertanyaan tambahan saya, adakah kerajaan tidak mempunyai alternatif untuk sinarai pendekkan di mana meletakkan keutamaan kepada orang yang belum menunaikan haji? Maksud saya diletakkan dua, satu yang belum pernah tunai haji dan kedua yang telah pernah tunai haji, supaya orang-orang yang berhak menunaikan kewajipan mereka itu didahulukan. Dan kita tidak boleh semata-mata bergantung kepada ihsan daripada kerajaan Arab Saudi, walaupun itu amat penting dan mustahak yang perlu dilakukan setiap tahun. Makna alternatif ini terpaksa dilakukan oleh kerajaan di mana keutamaan tersebut. Yang keduanya mengenai pakej swasta, kita tidak dapat menafikan bahawa mereka ini menyumbang kepada kerajaan, kepada ahli jemaah dan juga kepada tabung haji sendiri. Apa yang berlaku baru-baru ini menyebabkan sebahagiannya mengadu kerugian, walaupun kita tidak tahu jumlah yang sebenar. Ini juga saya ingin tahu apakah
mekanisme yang ada kepada kerajaan khususnya tabung haji untuk memastikan jumlah jemaah haji yang diberi kepada pakej-pakej yang berdaftar dengan tabung haji itu diberitahu lebih awal supaya mereka tidak menempah penginapan, pengangkutan dan sebagainya yang menyebabkan kalau mereka tak dapat jual balik tempahan itu, mereka akan menghadapi kerugian yang besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang kita sebut, jumlah yang besar daripada rakyat Malaysia yang menunggu untuk menunaikan haji ini antara lain membuktikan kemewahan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Malaysia sehingga ramai yang berhasrat untuk menunaikan haji. Kita juga sedia maklum bahawa menunaikan haji ini merupakan rukun, tetapi dalam masa yang sama tertakluk juga kepada kemampuan yang antara lain ialah kemampuan kita ini tergantung kepada kota yang dibenarkan oleh kerajaan Saudi. Saya telah sebut dalam jawapan awal Tan Sri Yang di-Pertua ya, bahawa pada hari ini kalau ada seorang yang mendaftar haji pada hari ini, tempoh yang terpaksa ditunggu adalah 30 tahun untuk membolehkan dia menunaikan haji. Justru memang kita meletakkan keutamaan kepada mereka yang belum pernah menunaikan haji untuk diberi keutamaan. Kepada mereka yang telah pernah, seperti yang saya sebut tadi, tidak dibenarkan untuk mendaftar. Bukan cakap kata dia boleh duduk dalam list, daftar pun tak boleh dalam masa 5 tahun. Dan sekiranya dia dapat, kadang-kadang dia dapat tu bukan kerana ada kelebihan tertentu, tetapi kadang dia pergi kerana menjadi mahram, menjadi pembantu ataupun pengiring kepada jemaah yang lanjut usia dan sebagainya atas alasan tertentu. Kalau dapat pergi untuk kali yang kedua, dia tidak akan membayar dengan harga yang ditanggung oleh tabung haji. Kalau ikutkan kepada kos sebenar yang terpaksa ditanggung oleh jemaah ialah sebanyak 15,555. Tetapi kalau untuk pertama kali dia cuma membayar 9,980, manakala 5,575 lagi adalah kos yang ditanggung oleh tabung haji sebagai satu bayaran yang dibuat kepada jemaah haji yang pertama kali menunaikannya. Berkenaan dengan pakej swasta ni Yang Berhormat, apabila seorang itu mendaftar untuk menunaikan haji, dia ada 3 pilihan. Pertama, untuk pergi melalui muassasah yang kita sebut dengan harga yang ditanggung kalau pertama kali oleh sebahagiannya oleh tabung haji. Keduanya melalui tabung haji travel. Dan yang ketiga melalui pengelola jemaah haji atau pakej swasta. Pakej swasta ni dia harganya sangat berbeza mengikut kepada kemampuan. Jadi kita hanya ada 25 syarikat yang dilesenkan untuk membawa jemaah-jemaah melalui pengelola jemaah haji. Dan kita tidak dapat menentukan kuota berapa yang diberikan kepada mereka kerana jemaah sendirilah yang akan memilih daripada 25 PJH atau pengelola jemaah haji ini mengikut tawaran-tawaran harga yang diberikan. Jemaah sekarang ini bebas untuk memilih. Jadi kita tak boleh beri kepada syarikat ni 10 kota atau 100 kota. Tiba-tiba jemaah tidak memilih kepada syarikat tersebut dan memilih kepada syarikat yang lain. Saya percaya jemaah ni, pengelola jemaah haji atau syarikat swasta ni tidak mengalami kerugian berdasarkan kepada setiap tahun memang ada permintaan daripada jemaah untuk pergi mengikut swasta. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Saya persilakan Muhammad Datuk Najib soal tambahan yang kedua. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri. Keadaan yang berlaku pada musim haji 2012 adalah satu keadaan yang amat mendukacitakan, yang menyedihkan kepada pengendali ataupun pengelola jemaah haji PJH yang seramai 25 syarikat. Buat pertama kalinya mereka hanya dapat dimaklumkan hanya beberapa hari sebelum hari wukuf, dan ini menyebabkan tidak ramai yang menerima tawaran tersebut, dan bilangan yang pergi melalui PJS adalah terlalu kecil, menyebabkan PJS tersebut ataupun syarikat-syarikat pengendali tersebut mengalami satu kerugian yang amat teruk sekali. Tadi timbalan tak ada angka, saya bagi angka. Angka ni saya dapat daripada angka rasmi, yang mana jumlahnya ialah 16 juta ringgit net loss yang ditanggung oleh 25 PJS ini setelah semua bilik-bilik telah dijual dengan harga discounted price dengan izin. Artinya mereka terpaksa jual pada waktu akhir disebabkan tiada jemaah tadi, dan mereka menanggung kerugian yang saya rasa agak tinggi. Jadi
Saya rasa pihak kementerian melalui tabung haji juga mungkin boleh memikirkan bagaimana membantu syarikat-syarikat, antaranya ialah memberi sedikit kota untuk musim haji tahun depan sebagai contoh. Dan perundingan-perundingan harus dibuat kerana mereka ni semua bergabung di bawah Bumitra, iaitu sebuah persatuan pengusaha-pengusaha pelancongan Bumiputera. Yang kedua, saya ingin mencadangkan iaitu tanggungan yang sebanyak RM5,555 tadi yang diberi kepada jemaah-jemaah yang melalui program muasasah dapat juga dirasai oleh mereka-mereka yang menunaikan haji melalui syarikat-syarikat PJH ini tadi. Kerana kalau saya sebagai seorang bakal jemaah, saya ada pilihan dan saya juga seorang pendeposit di tabung haji, saya rasa saya juga harus menerima subsidi dengan izin yang bernilai RM5,555 tadi. Kerana saya tidak boleh ditidakkan hak itu kerana saya memilih untuk melalui dengan PJS yang lain. Mohon maklum balas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Kita sedia maklum apa yang berlaku pada tahun 2012 ini adalah keadaan yang tidak terkawal apabila kota haji tidak mendapat tambahan. Jadi soal kota ni Yang Berhormat, seperti mana yang kita sebut, kita tidak mempunyai kuasa untuk mendapat lebihan melainkan ihsan daripada pihak kerajaan Saudi. Justru itu kita menasihatkan kepada semua rakyat supaya menunjukkan akhlak yang baik, jangan berdemonstrasi, jangan membuat sesuatu yang bercanggah, supaya kita sentiasa dilihat sebagai rakyat yang baik dan akan mempunyai hubungan yang baik dan orang akan menambah secara ihsan kota kepada kita. Yang keduanya Yang Berhormat, berkenaan dengan subsidi ni Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat bekerja dengan kerajaan, kerajaan mengumumkan Yang Berhormat akan mendapat allowance dan sebagainya pada hujung tahun itu, tidak termasuk dalam mereka yang bekerja dengan swasta. Samalah juga kita hanya memberi kos tanggungan yang lebih sebanyak RM5,575 hanya kepada jemaah yang mengikuti kepada muasasah. Jemaah yang mengikuti pakej swasta ni ialah biasanya jemaah yang memang mampu untuk membayar lebih kerana mahukan kepada servis yang lebih baik, seperti mahu segera pulang, tempat yang lebih dekat dan juga hotel yang lebih mewah dan sebagainya. Maka sesuai dengan servis yang diberikan juga, maka bayaran harus dibayar sesuai dengan servis yang diberikan. Mana mungkin diberi subsidi kepada servis yang lebih hebat daripada servis biasa yang kita tawarkan. Jadi pada saya ia adalah sesuatu yang di luar daripada kemampuan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih.